اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله كل نعمة من الله. رضيت بالله ربا, kami redha Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan kami. Wabil islami dina, kami redha Islam sebagai cara hidup kami. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah, kami redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul yang diutuskan kepada kami. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnianya, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lah yang pilih pertemuan kita pada petang ini, yang mana lama dah kita ni sebagai muslimat duduk dalam rumah, dan hari ini Allah bagi peluang untuk kita duduk dalam majlis ilmu di tempat ibadah, yang mana inilah satu peluang untuk kita dapat ketenangan hati. Yang mana majlis ilmu ini, kata Nabi SAW, akan ada kelebihan anzalas sakinah, akan turunlah ketenangan, sakinah dalam jiwa kita. Sebab itu orang yang duduk dalam majlis ilmu, maka lama kelamaan jiwanya makin tenang sebab akan dilimpahi rahmat dan barakah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila kita sebut kata majlis ilmu, maka kita akan rasa terlalu bersyukur sebab tak semua orang yang Allah boleh pilih nak berasa nak mengaji. Sebab itu bila saya sampai, saya tengok ramai dengan ada bawa mak, ada bermain dengan kawan. Maksudnya dalam waktu sekarang tengah hari lah noh. Waktu ni waktu apa? Waktu orang nak tidur, waktu orang nak berehat. Tapi ramai boleh main ni, Masya Allah. Sebab itu kita kata inilah, kalau Allah nak bagi hidayah, tak ada siapa yang boleh halang. Kalau Allah nak bagi seseorang tu jadi baik, tak ada siapa pun yang boleh halang. Dan tanda orang yang akan dapat husnul khatimah, kata Nabi SAW, bila mana Allah bagi taufik dan hidayah kepada dirinya untuk buat amal kebaikan. Jadi inilah, moga-moga kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mendapat husnul khatimah dalam hidup kita.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ibu-ibu yang saya hormati, para guru, para sahabat muslimah yang saya sayangi sekalian kerana Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita semua orang wanita, perlunya orang perempuan kena ada ilmu, perlunya orang perempuan kena reti tentang agama kita, kerana kita lah yang akan melahirkan generasi-generasi yang diimpikan Islam. Mungkin zaman jahiliah dulu, mungkin zaman dahulu berasa wanita ni sekadar cukup-cukup, tak perlu ada ilmu pun tak apa. Tapi Islam Islam angkat martabat orang perempuan, perlunya kita ada ilmu. Bahkan dalam kitab kebebasan wanita itu, betapa banyak ulama-ulama sebut pentingnya wanita perlu cari ilmu, perlu ada ilmu. Sebab dari wanita itulah lahirnya Sri Kandi, generasi-generasi yang soleh atas muka bumi ini untuk memakburkan bumi ini, Masya Allah. Jadi sebab itu mudah-mudahan asbab ini, mudah-mudahan Allah bantu kita punya zuriat, Allah bantu keturunan kita jadilah ulama, jadi orang soleh. Sebab kita sebut tentang kebaikan ini, Masya Allah, nak buat baik ni susah, nak buat baik ini berat, nak buat baik ni bukan seronok. Tambah lagi orang muda, saya tengok ada orang muda mai, saya terharu, saya rasa subhanallah, rasa semangat, rasa seronok. Sebab orang muda nak boleh ajak mai majlis ilmu, kuliah, mengaji agama di masjid surau ni memang susah. Tambah lagi akhir zaman hari ni. Jadi sebab itu kita kata nak jadi baik, nak buat baik ni memang susah. Memang berat. Tapi bila kita gagah, kita paksa buat baik, maka inilah yang mana Allah tidak akan sesekali mensia-siakan kebaikan yang kita buat. Sampaikan ada dalam sebuah hadis, yang mana hadis ini memotivasikan diri saya juga. Apa kata Nabi SAW? Sana'iul ma'ruf, kata Nabi, taqiyun masari'as su'. Yang mana perkara baik yang kita buat, yang kita lakukan itu akan menghalang kita kepada musibah akan datang. Ni benda baik yang kita buat hari ni, yang kita duk gagah, yang kita duk paksa, yang kita nak buat, yang kita paksa usaha buat hari ni, membantu untuk mengelakkan kita berdepan dengan musibah akan datang. Dan inilah satu motivasi yang boleh kita pegang supaya kita kena sentiasa semangat buat baik, kerana setiap kebaikan yang kita lakukan tidak akan disia-siakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan setiap kebaikan itu Allah akan gandakan pahala, bahkan dilimpahi berkat. Bahkan asbab-asbab inilah boleh jadi lahirnya daripada keturunan kita akan ada lahirnya menjadi seorang ulama. Allahu Akbar. Jadi itulah cita-cita kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita. Dan kita nak elak daripada kita punya keturunan, diri kita sendiri daripada musibah yang tidak baik. Kan kita takut ke depan, harap-harap kebaikan ini mampu menjadi asbab Allah jaga diri kita dan keluarga kita, insya-Allah. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita sebut kata kita duduk dalam majlis ilmu, sikit juga saya nak kongsi sedikit supaya kita berasa hebat sungguh majlis ilmu, yang mana lepas ni boleh ajak lagi. Yang mana saya pergi kuliah lain, semua kata majlis ilmu orang perempuan ni inilah kali pertama. Saya pergi tempat lain pun mereka cakap macam tu. Jadi inilah satu perkara yang kita kena semangat untuk ajak lagi orang perempuan turun majlis ilmu. Yang mana saya juga nak sebut satu hadis Nabi rawahul Muslim, hadis yang sahih menunjukkan kehebatan majlis ilmu, yang mana Nabi SAW cerita, bila sebut hadis sahih maka ia sangat satu motivasi yang sangat benar yang disabdakan oleh Nabi SAW. Bila sebut majlis ilmu ini, kita nampak kita saja duduk dalam majlis ilmu ini. Hakikatnya bukan sekadar kita yang ada sekarang, tapi ada bersama kita para malaikat. Para malaikat pun ada bersama kita. Sebab itu orang yang duduk dalam majlis ilmu, orang yang ada duduk dalam majlis ilmu, hidupnya dia rasa nak mengaji, dia gagah pi mengaji, dia ada masa untuk mengaji,
orang ini jiwanya, peribadinya berbeza dengan orang lain. Walaupun kita juga ada masalah, ada keserabutan dalam hidup, ada ujian tersendiri, tapi berkah majlis ilmu itu membantu Allah bagi rasa tenang dalam hidup kita. Mungkin akan ada ujian, tapi kita boleh ada rasa tenang. Sebab apa? Sebab malaikat mendoakan kita. Bahkan orang yang menuntut ilmu ini, Allah jamin syurga dan keampunan. Satu hadis yang saya nak sebut ini, bila mana majlis ilmu ini adanya malaikat bersama kita, maka malaikat bila habisnya kita punya kuliah, sesuatu majlis ilmu tu dah selesai, maka malaikat ni pergi ke langit sana hantar report kepada Allah Azza wa Jalla. Mafhum hadis. Hantar report kepada Allah Azza wa Jalla yang mana menceritakan ni daripada bumi. Bila Allah tanya daripada mana ni? Bukan Allah tak tahu, Allah lebih maha mengetahui. Tapi adilnya Allah saja nak tanya. Malaikat pun cerita, mai daripada bumi ni. Daripada satu majlis berkumpulnya mereka ini semuanya menyebut namamu. Yang mana harapan mereka nak masuk ke dalam syurgamu. Mereka bertasbih kepadamu, mereka bertahmid kepadamu, mereka bertahlil kepadamu, harapan nak masuk syurga. Lalu Allah tanya, mereka pernah tengok ke syurga tu yang sampai nak masuk syurga, sebut nak masuk syurga? Kita hari ni pun duk nak main mengaji, duk nak buat kebaikan, semua ni kita nak masuk syurga. Kan kita berasa moga-moga inilah amalan yang Allah bagilah, kita ni mati dalam keadaan baik, bagi kita boleh masuk syurga. Jadi Allah tanya pada malaikat yang mereka duk sebut syurga tu, nak minta syurga, mereka pernahkah masuk syurga? Lalu malaikat kata, tak pernah lagi. Kan kita tak pernah lagi. Tapi Allah kata, bayangkan kalau mereka pernah melihat syurga. Jadi sebab itulah dalam hadis ini menyebut, bila mana orang ini yang memang niat nak main mengaji, yang duduk terus dalam majlis ilmu, yang memang harap apa dalam hati kita ini, Allah akan makbulkan. Sampaikan kita ini, walau ada kesilapan apapun disebabkan kita duduk dalam majlis ilmu, kata Allah, maka Allah akan bagi keampunan kepada kita. Allah akan ampunkan dosa kita. Allah akan ampunkan dosa kita. Sebab itu orang suka mengaji ni, lama kelamaan jiwanya makin bersih, makin bersih, makin bersih. Mungkin dulu pernah buat silap, tapi bila asbab majlis ilmu tu, dia akan makin bersih, menjadikan orang itu semakin baik. Lalu malaikat sebut, itu orang yang memang niat nak mengaji. Itu memang orang niat yang memang hasrat nak mengaji, duduk majlis ilmu, memang nak masuk syurga. Tapi ada satu orang ni, kata malaikat, macam mana pula ada satu fulan, yang maksudnya orang fulan ini abdun khata', kata malaikat. Macam mana pula dengan satu fulan ini abdun khata'? Ini lughatul Arabiyah. Maksudnya satu manusia ini, dia ini bukanlah orang baik. Abdun khata', hamba yang berdosa. Maksudnya dia ni manusia, satu manusia yang banyak dosa dia kepadamu, ya Allah. Malaikat cerita. Ni macam mana nak tulis, nak catat pula dia ni? Kalau tadi kata mereka yang niat nak mengaji, yang duduk nak harapkan nak buat baik, nak masuk syurga, semua ni memang ada niat nak jadi baik. Memang niat nak mengaji, mereka Allah bagi keampunan, Allah bagi syurga. Tapi macam mana orang yang memang dosa banyak, yang mana orang ini bukan nak main mengaji pun, dia kebetulan dia lalu, dia nampak ramai ni. Kan kalau kita duk buat ceramah, kadang orang pasang kemah bagi jual apa, sedap ni. Dia lalu singgah. Dia tak cadang pun nak main ceramah ni, Ustazah Hamidah ke apa, tak cadang. Dia lalu saja, dia singgah. Kebetulan orang kita kata. Bahkan bukan sekadar tak niat, tak cadang pun nak main mengaji, tapi dia ini banyak dosanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut dosa, maksudnya orang ini orang yang sangat, orang kata apa, bermaksiat kepada Allah. Maknanya bukan orang baik pun. Tapi macam mana orang ini, malaikat tanya pada Allah, nak catat macam mana orang ini walaupun dia ni banyak dosa. Betapa hebatnya majlis ilmu. Dalam hadis ini menceritakan,
Walaupun dia banyak dosa, walaupun dia tak bercadang pun nak main mengaji, walau jahat macam mana pun dia, maka Allah kata apa? Walahu ghafartu, kata Allah, Allah akan bagi keampunan kepada orang ini. Dan inilah hadis menunjukkan hebatnya majlis ilmu, dan inilah satu-satunya hadis yang buka jiwa saya, mau tak mau kena mengaji, kena mengajar. Ini jugalah hadis yang Allah yarham abah saya bagi kepada saya waktu hantar saya pergi mengaji. Betapa hebat sungguh martabat ilmu ini. Sampaikan luar biasa pahala dan kedudukan kemuliaan yang Allah bagi. Itu secara ringkas yang kita boleh tengok supaya untuk kuliah pertama kita ni, supaya kita faham majlis ilmu ni besar pahalanya. Allahu Akbar. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita akan mulakan pengajian kita yang kita akan kupas berkenaan dengan 40 hadis kehidupan alam barzah. Yang mana bila sebut alam barzah, alam akhirat, ini semua ilmu termasuk dalam ilmu kalam, ilmu usuluddin, ilmu aqidah. Ini semua nama-nama berkaitan dengan ilmu aqidah. Sebab dalam bidang usuluddin ni banyak nama, kan? Jadi bila sebut kehidupan alam barzah, kehidupan alam akhirat, sebut alam kubur, semua ini alam-alam yang kita tak pernah masuk lagi. Saya yang duk cerita berasa macam dah masuk dalam kubur pun saya tak pernah masuk lagi, makcik. Tak pernah. Dia bercerita tu, gaya bahasa tu macam masuk, tak masuk lagi. Tapi ini punya alam yang mana semua ini kita percaya. Sebab apa? Sebab ini ada dalam akidah kita, iaitu cabang ilmu yang disebut sam'iyat. Perkara yang kita hanya dengar, yang kita percaya, wajib orang beriman percaya berdasarkan hadis Nabi SAW. Inilah ilmu sam'iyat, cabang ilmu daripada akidah yang wajib kita beriman. Jadi kita nak mengaji berkaitan dengan perkara sam'iyat, yang mana kita perlu tahu. Dan bila sembang pasal mati ni, benda yang memang kita kena belajar. Sebab apa? Orang yang mengingati mati ialah orang yang paling cerdik. Kita nak tahu kita ni cerdik ke tidak, banyak mana kita mengingati mati. Maksudnya apa? Al-kayyisu man dana nafsah, kata Nabi. Orang yang paling cerdik ialah orang yang sentiasa memuhasabahkan dirinya. Dia hitung diri dia. Lalu apa dia? Wa amila lima ba'dal maut, kata Nabi SAW. Dan orang itu buat persiapan, buat amal kebaikan untuk bersedia nak mati. Ini orang yang cerdik. Sebab itu mak ayah kena habaq ke anak-anak. Sebab orang muda hari ini dia salah takrif tentang cerdik. Dia salah takrif tentang orang yang pandai. Dia tak salah takrif orang yang bijak. Bila kita tak faham cerdik dalam Islam tu macam mana, sebab tu kita tertipu dengan cara barat. Sebab tu kita tertipu dengan dunia. Sebab tu kita tertipu dengan pelbagai ujian dalam dunia ni. Sebab kita tak faham takrif cerdik macam mana dalam Islam. Dalam Islam punya cerdik, bila mana orang itu dia buat persiapan, dia suka muhasabah diri, hitung diri dia, dan dia segera buat amal kebaikan banyak-banyak. Sebab apa? Nak bersedia nak mati. Ini betul orang cerdik. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang cerdik, insya-Allah. Jadi hadis pertama kita akan bicara berkaitan dengan permulaan jalan menuju ke alam barzah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, "Idza kharajat ruhul mu'min," apabila telah keluar satu roh satu orang mukmin. Idza kharajat ruhul mu'min, apabila telah keluar, telah dicabut roh satu orang mukmin. Ini hadis diriwayatkan daripada Abi Hurairah, seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Beliau menceritakan apa yang Nabi SAW bersabda. Idza kharajat ruhul mu'min, kata Nabi SAW, apabila telah keluar roh satu orang mukmin. Nak cerita apa dia ni? Nak cerita pasal orang mati. Kita ni nanti akan mati ni.
Dia ada masa kita. Ada tarikh kita. Macam mana nak lari pun dia tak boleh lari punya. Sampai masa malaikat cabut mati. Sampai masa malaikat cabut mati. Dia tak boleh lari walau sesaat, walau seminit nak minta tangguh. Kalau Nabi boleh minta tangguh, kita tak boleh. Jadi ini nak cerita pasal mati, yang mana bila kita mati, roh kita akan keluar dicabut oleh malaikat. Yang mana kita sebut pasal mati ini, di dunia ini ada dua saja golongan. Imma mu'min wa imma kafir. Sama ada orang itu orang beriman ataupun orang itu orang kafir. Di atas dunia ni. Banyak mana pun orang, berbilion ramai mana pun, juta mana pun di Malaysia, Indonesia dan luar negara. Macam mana pun ada dua golongan ni saja, sama ada dia beriman ataupun orang yang kafir. Sebab tu di sana Allah bagi dua juga. Sama ada orang itu masuk syurga, sama ada orang itu masuk neraka, wal'iyyazubillah. Jadi bila kita sebut bahawa Nabi cerita macam mana kelebihan orang yang beriman bila dia mati, Allah bagi, Allah dah balas, Allah dah tunjuk terus orang yang baik ini, cara dia mati pun Allah dah bagi kelebihan lain daripada orang lain. Yang mana idza kharajat ruhul mu'min, bila keluar roh satu orang mukmin. Bila sebut kata orang mukmin ni macam mana, iaitu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu agamanya Islam, orang itu orang yang beriman, yang percaya dengan Allah sebagai Tuhan. Akidah dia benar, percaya yakin dengan Allah. Orang itu percaya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu percaya dengan Al-Quran Al-Karim. Orang itu percaya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu tak pelekeh hal agama kita. Orang itu sangat suka buat baik ketika mana dia duduk atas dunia ini. Dan orang itu sangat taat kepada Allah dan perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang mukmin. Dan orang mukmin ini bila mana dia mati, idza kharajat ruhul mu'min, bila mana orang ini mati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talaqaha malakani yus'idaniha, maka Allah akan hantar pi malaikat untuk bawa naik roh dia ke langit sana. Kita ini bila kita mati, roh kita akan dicabut keluar. Sebab itu saat sakaratul maut adalah saat yang paling sakit. Saya pun tak pernah berhadapan dengan sakaratul maut. Tapi bila kita pernah menziarahi orang sakit dan kita sempat tengok saat-saat akhir tu, kita rasa, bila kita mengaji pula, kita faham betapa sakitnya sakaratul maut. Sebab itu saya selalu pesan bahawa kalau mak ayah kita berhadapan dengan sakaratul maut, maksudnya dia memang tengah sakit dan umur dia pun dah berusia, dan kita nampak ini, tolonglah mak ayah kita. Sebab ramai orang muda hari ni tak tahu nak buat apa. Saat sakaratul maut dah nak sakit, dah nak pi dah ni, anak-anak boleh tanyalah, okey ke mak? Okey ke? Boleh tanya. Okey ke? Okey. Tapi pi ambil gambar. Okey ke mak? Saat-saat kita lah. Sebab tu kena ada ilmu. Sebab itu anak-anak kena ada ilmu. Bila ada ilmu, dia tahu nak tolong mak ayah dia macam mana. Saat sakaratul maut ni sangat sakit, tuan-tuan, sangat sakit. Sebab itu Nabi sendiri, Sayyidatina Aisyah cerita, tak kala Nabi SAW berhadapan dengan sakaratul maut itu, Nabi SAW sendiri pun rasa sakit. Sampaikan Nabi, sakitnya Nabi itu sampaikan Nabi pun baca doa minta tolong kepada Allah supaya, apa dia doa Nabi sebut? Allahumma a'ini, ya Allah, ya Tuhanku, bantulah aku ala ghamaratil maut, kata Nabi, untuk berhadapan dengan kepayahan mati ini. Wa sakaratil maut, berhadapan dengan sakaratil maut ini. Ini Allah, Nabi minta tolong pada Allah. Nak cerita kata apa? Nak cerita kata memang sakaratul maut ini sakit. Kalau Nabi pun rasa sakit, macam mana kita yang banyak dosa ni? Boleh jadi malam ni kita mati.
Boleh jadi satgi kita mati. Boleh jadi tahun ini tahun yang terakhir kita hidup kat dunia ni. Sebab itu dalam hidup ni kita kena terpaksa sebut juga pasal mati. Sebab kita memang akan mati. Dan orang yang baik ini bila dia mati, rohnya itu kata Nabi SAW, qala Hamad fa dzakara min tibi rihiha wa dzakara al-mis. Orang baik ini, satu orang baik ini bila dia mati, rohnya itu bila diangkat bawa ke langit sana, Allah bagi kelebihan asbab dia baik di atas dunia ini, asbab dia satu orang mukmin yang soleh di atas muka bumi ini, maka Allah bagi kelebihan kepada orang ini. Allah tunjuk siap-siap saat bila dia mati pun Allah bagi tunjuk yang mana roh orang yang beriman ini bila dia mati, rohnya kata Nabi, rohnya tersangat-sangat wangi. Wangi seperti wanginya kasturi daripada syurga sana. Dia punya roh tu tersangat wangi seumpama, orang kata bila guru saya cerita hadis ni menggambarkan seumpama kita punya roh ini dibalut dalam keadaan hadiah yang cantik, yang wangi. Nak naik ke sana. Maksudnya bila mana orang ini baik, maka roh itu tersangat-sangat wangi. Sampaikan malaikat, kan malaikat di langit sana, apa dia? Nabi cerita, qala wa yaqulu ahlus sama. Malaikat yang di langit sana, bila mana roh mai daripada bumi ni, roh tu sangat wangi, maka malaikat pun apa kata? Rohun tayyibah. Bila dah terlalu wangi, apa malaikat sebut? Malaikat puji. Ini kelebihan yang khusus Allah bagi kepada orang yang baik di atas dunia. Rohnya akan wangi, bukan sekadar rohnya tu tersangat wangi, bahkan dia akan mendapat pujian daripada malaikat. Rohun tayyibah kata malaikat. Ini roh orang yang baik ni kata malaikat. Ni roh orang yang baik ni sangat wangi. Ni roh mesti orang yang baik ini kata malaikat. Ja'at min qibalil kata malaikat. Yang datang daripada bumi. Bayangkan kalau itu roh kita. Dahlah wangi. Sampai dipuji-puji, disebut orang baik ni. Itu pun dah kita nampak petanda kita ni dah selamat dah. Bukan sekadar wangi, bukan sekadar dipuji-puji sebut orang ini roh yang baik. Bahkan orang yang baik ini rohnya juga akan mendapat doa daripada para malaikat di sana. Apa kata Nabi? Sallallahu alaihi wa ala jasadin kunti ta'murinah kata malaikat. Malaikat doa kepada roh orang yang baik ini. Sallallahu alaihi, malaikat doa semoga Allah merahmati kamu kata malaikat. Malaikat doa pula. Kita ni bila kita dah mati tuan-tuan, benda yang paling kita harap ialah doa daripada orang lain. Sebab kita dah tak boleh nak bangkit buat baik dah. Saat kita sakit, kita memang tak boleh dah nak mai ke dunia, nak perbetul balik ni. Dulu tak dan nak jadi orang baik. Dulu tak dan nak jadi orang yang taat. Tak dan nak jadi orang yang soleh, nak bangkit balik mai atas dunia. Tak boleh. Saat itu kita berharap doa daripada orang lain. Sebab itu anak-anak yang soleh dia faham, dia akan doa dan takkan pernah tinggalkan mendoakan ibu bapa dia tak kala selesai solat 5 waktu. Dan ada orang sebut macam mana nak tahu kita ni baik ke tak, bila mana kita tidak pernah lupa untuk doakan ibu bapa kita. Jadi orang yang dah mati memang harap sungguh doa daripada kita. Dan kita tengok dalam hadis ini menunjukkan, bayangkan roh orang yang mukmin itu mendapat doa daripada malaikat. Disebut-sebut dan mendapat doa khusus daripada malaikat. Malaikat doa sallallahu alaihi, semoga Allah merahmati kamu, semoga Allah memberkati kamu, semoga Allah menyelamatkan kamu ni, insya-Allah selamat orang yang baik ni, bahagia orang ini. Malaikat doa. Bukan sekadar itu, malaikat juga doa wa ala jasadin kunti ta'murinah, semoga Allah beri belas kesianlah pada jasad kamu yang kamu guna di atas muka bumi ini. Ini malaikat doa daripada malaikat. Ini kelebihan khusus kepada orang yang buat baik di atas dunia, maka dia akan dapat roh yang wangi, dapat doa daripada malaikat, dan
Bila dah ini dah sebut-sebut, maka inilah tergolong dalam golongan orang yang selamat, orang yang berjaya, yang bahagia di alam sana. Yang mana disebut bahawa fayuntalaqu bihi ila rabbih azza wajal. Bila roh tu dah wangi naik di sana, selesai malaikat pun puji, malaikat pun doa, maka kita punya roh akan dipersembahkan menghadap Allah azza wajalla. Lalu summa yaqul, maka Allah perintahkan kita ni intaliqu bihi ila akhiril ajal. Kita punya roh, kita akan dihantar ke tempat yang akhir sekali. Nak tentu kita ni, tentu kita ni duduk golongan mana? Golongan elok ke golongan yang jahat? Kalau golongan yang elok, Masya Allah, selamat. Inilah kebahagiaan yang paling orang nak. Jadi bila sampai yang ujung, perintahkan duduk ke tempat yang akhir sekali. Daftarlah nama kita ni, didaftarkan duduk golongan mana. Dan orang yang roh yang baik tadi, orang yang mukmin tadi, yang kata rohnya wangi, dipuji oleh malaikat, menentukan dia ni memang orang baik. Dan dia ini akan didaftarkan dalam golongan orang aliyin. Ini semua orang golongan-golongan yang soleh, yang insyaAllah selamat di alam sana. Kan bila kita mati, kita doakan, semoga Allah merahmati si fulan, semoga Allah golongkanlah dia ini dalam termasuk orang-orang yang soleh. Kan kita doa, kita harap. Sebab kalau duduk golongan orang yang baik, yang soleh, insyaAllah kita pun termasuk dalam golongan yang baik. Maka apa lagi yang kita nak ke dunia ni? Kita akan rehat serehat-rehatnya dan kita sangat bahagia di alam sana. Dan saya rasa semua orang mak-mak ayah, tambah lagi yang sudah berusia, lagi rasa lain, lagi rasa macam berharap sangat anak ni. Jadi bila orang muda, dia lain sikit. Sebab umurnya dia berasa takkan nak mati dah lah ni, muda lagi. Itulah kita kata bahawa mati ni dia tak kira umur. Dan sebab itulah orang yang sentiasa ingat mati dan dia buat persiapan, maka dia ni orang bijak. Sebab mati ni dia tak kira. Dia tak kira hang sakit, tak sakit. Ada orang yang jaga orang sakit, berasa yang sakit tu yang mati. Lah, dapat berita yang jaga tu yang mati. Tu nah abang kata mati ni jangan main-main. Jangan main-main, jangan duk berasa kawan tu satgi hampir dulu dak. Kita yang kena kesian pada diri kita, buat kebaikan pada diri kita. Sebab itu bila ada orang mati, kita sangat meraung-raung, sakit, rasa macam sedih teramat sangat. Tapi saya jumpa dengan satu kalam bahawa kalaulah orang tahu betapa sakitnya sakaratul maut, kalau orang tahu betapa deritanya orang yang buat dosa dan dia kena azab di alam sana, maka dia tak sempat nak terlalu lama bersedih dengan orang lain. Bahkan dia segera buat persiapan untuk diri dia, yang mana dia akan hadap semua tu. Allahu Akbar. Jadi itulah hadis yang kita sebut tadi, orang yang baik ini Allah bagi kelebihan khusus, yang mana orang ini akan mendapat rohnya wangi, dan orang ini akan mendapat doa yang daripada malaikat. Bila dapat doa, bila wangi roh orang ini, maka tanda-tanda itulah orang ini akan selamat. Dan betul orang ini akhir dia akan dihantar ke satu aliyin ila akhiril ajal, tempat yang akhir kali digolongkan dalam aliyin, orang yang selamat, orang yang baik. Allahu Akbar. Moga-moga kita lah orang tu. Allahumma amin, amin. Jadi itulah kita nak tengok bahawa tak sia-sia jadi orang baik. Kena sebut juga macam tu, tak sia-sia jadi orang baik. Allah itu maha adil lagi maha mengetahui. Mungkin orang lain takkan berasa apa dengan kebaikan yang kita buat. Kadang manusia ni nak ucap terima kasih pun terlupa. Maksudnya apa? Tak hargai pun kebaikan yang kita buat. Kalau kita nak harap manusia nak hargai, kadang terima kasih pun lupa. Tapi Allah Azza wa Jalla, sebesar zarah kebaikan apapun, sekelumit kecil apapun kebaikan yang kita buat, Allah Maha menilai. Sebab itu kalau kita sembang pasal kebaikan yang Allah akan balas, kita akan nampak kelebihan sekian-sekian, kita akan berasa lazat nak buat baik ni. Sebab tu kena mengaji, kita akan nampak, ya Allah, lazatnya buat baik. Rupanya Allah akan jaga macam ni. Rupanya Allah akan pelihara macam ni. Rupanya ada asbab macam ni. Rupanya ada hikmah macam ni. Kita akan berasa lazat, rasa taat, rasa sedap,
rasa paksa diri nak buat baik sampailah kita mati dalam keadaan kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Mati kita dalam keadaan kita buat baik. Inilah satu benda yang sangat besar. Sangat besar. Sebab itulah kita ni kena duduk dalam majlis macam ni. Sebab kita ni kadang lupa. Kita punya lemah semangat. Kita punya kurang motivasi. Kita perlukan ukhuwah macam ni supaya kita saling rasa sayang, saling ingat mengingati, sama-sama ukhuwah kita ni bantu untuk sama diri kita dan sahabat. Jadi sentiasa duduk dalam ketaatan insya-Allah. Dan tadi kita cerita berkaitan dengan orang yang mukmin, dia punya akhir hidup dia macam tu. Allah bagi, Allah balas, Allah bagi dia punya kelebihan macam tu punya akhir hidup dia. Sebab itu kita kata bahawa sungguh untung orang yang jadi baik. Dia penat mungkin di atas dunia, tapi dia berehat di alam sana. Yang paling sedih kalau dia terlalu banyak rehat di atas dunia, dia tak dan nak rehat di alam sana. Di sini dia boleh tidur lena, di sana dia sangat sakit, azab yang sangat teruk yang tak mampu nak diceritakan. Dia nak harap balik mai kat dunia pun tak boleh lagi. Sampai ke dalam Al-Quran kita tengok, kalau Allah sebut, Allah cerita, orang yang dah mati, dia minta pada Allah untuk kembali sekali pun jadilah ke atas dunia ni. Kita dengar ayat tu, kita berasa untung ni kita masih tak mati lagi. Dan lagi. Apa dia Allah sebut dalam Quran? Kan Allah sebut, yang Allah menceritakan bahawa orang mati tu nak minta peluang pada Allah, kalau boleh sekali pun jadilah ya Allah, nak kembali, nak balik mai ke dunia ini untuk apa? Untuk boleh buat amal soleh. Yang dah mati tu. Yang dah mati pun minta nak mai balik nak buat amal soleh. Ada lagi ayat yang lain cerita kepada Allah, ya Allah kalau boleh, yang dah mati tu minta pada Allah, minta peluang kalau boleh sekali pun jadilah nak boleh mai ke atas dunia ni untuk apa? Untuk nak bersedekah, infak harta. Kalau orang mengaji, dia buat kajian, dia boleh tengok, baca lagi kitab, dia akan nampak apa dia ni peranan ataupun hikmah, kelebihan infak sedekah harta ni. Kita akan nampak. Jadi nak cerita kata apa? Nak habaq kata kita tak mau jadi orang yang menyesal macam tu. Yang mana yang dah mati baru menyesal nak mai balik. Tak jadi. Allah jawab dalam ayat tu, Allah kata takkan. Tak dapat lagi kamu kembali ke dunia ini. Bila kita baca Al-Quran, kita jumpa ayat macam tu, barulah kita berasa untuk aku ni tak mati dan lagi aku betul. Ini apa silap aku dengan mak ayah aku, apa silap aku dengan pasangan aku, apa silap aku dengan kawan-kawan aku, apa dosa aku yang aku tak taubat sungguh lagi dengan Allah, dan lagi betul sebab aku tak mati lagi ni. Dan lagi sebab tu kita kena baca supaya kita mai rasa syukur dan rasa berterima kasih Allah bagi umur kita masih bernafas pada saat ini. Jadi itu yang kita tengok yang Nabi sebut kelebihan orang yang baik, maka pengakhiran dia punya macam tu. Roh wangi tadi dapat malaikat doa, maka akhir hidup dia bersama dengan orang yang baik, tanda dia akan selamat di alam sana. Kita tengok juga macam mana pula orang yang kafir. Wa innal kafir. Nabi juga cerita macam mana balasan pada orang yang jahat di atas dunia. Orang kafir ni macam mana? Orang kafir ni orang yang tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak percaya dengan Islam, tidak percaya dengan Allah, akidah dia goyah. Dia satu manusia yang duduk atas dunia ini tak suka buat benda baik, banyak dosa jahat maksiat yang dia buat. Dia berlebih kurang dengan agama ini, dia pelekeh dengan cara Islam ini, dan macam-macam dosa yang dia buat. Sampai satu tahap dia ini kufur dengan Allah Azza wa Jal. Sebab itu bila kita sebut baca surah Luqman, dalam Al-Quran ada surah namanya Luqman, nasihat Luqman kepada anaknya yang pertama sekali, jangan mensyirikkan Allah. Kalau ada program lain boleh buat ceramah, tajuk berkaitan nasihat Luqman kepada anak untuk membentuk generasi muda menjadi generasi yang soleh dan muslih. Cantik nasihat tu bila kita tengok. Saya bukan nak ceramah tajuk tu lah.
Ni kita kena masuk mengaji kita. Jadi apa nasihat yang pertama sekali? Nasihat Luqman ini seorang ayah. Dia nasihat kepada anaknya. Yang pertama ialah jangan kamu mensyirikkan Allah. Bahkan kalau kita tengok dalam ayat Al-Quran surah Al-Isra, perintah yang pertama sekali Allah suruh kita ialah kita perlu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan banyak ayat-ayat yang mula sekali kena akidah kita betul untuk beriman satu-satunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda ni benda besar. Sebab itu awwaluddin ma'rifatullah. Kita kena ajak ataupun bagi anak kita mengaji, bagi kenal dengan pencipta kita, Tuhan Rabbul Izzati. Benda ilmu akidah ni benda wajib, kita kena reti. Jadi benda akidah ni benda besar yang tak boleh buat main. Sebab itu pengakhiran orang yang kafir ini tak ada jalan. Sampaikan kita tengok orang yang kafir ini macam mana baik pun dia buat atas dunia ni, dia tetap masuk dalam neraka. Kadang bila kita baca bab ni, orang Islam berasa bukan kita lah, ni tak kena kat kita ni. Kita berasa kita ni memang ada Islam. Jadi bila baca pasal kafir punya balasan sekian-sekian, kita berasa bukan kita dah ni. Tak apa dah, ini zon selesa. Tak apalah nak dengar, tak apa tak dengar, tak apa sebab kita orang Islam. Tapi tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ulama menyebut kita ni takkan tahu diri kita macam mana, melainkan kita perlu lalui hidup kita. Maksudnya penghujung umur kita itulah yang menentukan kita ini macam mana, baik ataupun tidak. Maksudnya macam mana? Sebab itulah ulama duk sebut kita kena minta doa kepada Allah supaya kita dapat mati dalam keadaan penutup yang baik. Ada orang di awal dia jadi baik, bila dekat nak mati, dia boleh pula iman dia jadi bertukar, jadi orang yang tidak percaya Allah. Ada ke tak? Ada. Ada ke tak orang macam ni? Saya sendiri mengajak beberapa tempat, saya jumpa orang yang macam ni. Dulu satu manusia yang sangat suka baik, dekat nak mati, dia punya akidah, dia boleh jadi orang yang macam lain sampai tak percaya dengan Islam ini, sampai tahap nak keluar agama. Wal'ayazubillah. Ada ke tak? Ada. Bukan sekadar macam tu. Anak muda sendiri yang mana cerita kepada saya, di Islam ni zaman anak muda pegang handphone kan, lagi sangat mencabar. Semua pegang handphone. Kalau orang agama tak masuk dalam media sosial, habis semua anak muda hanya percaya orang-orang yang macam ni. Ini sangat cepat. Sebab tu terpaksa orang dakwah masuk dalam bidang media sosial juga. Kalau tidak Islam tak sampai. Anak muda semua dengan media sosial, semua orang pegang handphone. Ada satu budak main DM saya. DM ni bahasa ni lah, di IG sana. Dia main tanya, dia kata, "Ustazah, saya ni memang rasa sangat sedih sebab peperiksaan saya tak lepas untuk masuk perguruan." Dia kata, "Saya nak jadi guru. Sebab mak ayah saya, adik-beradik saya semua kata kalau kerja guru adalah kerja yang sangat berjaya. Jadi bila masuk perguruan ni kira garanti keluar jadi cikgu lah. Maksudnya nak bagi ada kerjaya lah. Sebab semua orang sebut orang yang berjaya ni bila orang ada kerja, orang ada duit, itu berjaya. Jadi saya bila dapat result tu tak lepas, saya sangat kecewa. Saya nak tukar agama." Mak ayah dia pun tahu ke tak? Ini anak muda cerita pada saya. Bila saya dapat macam tu, saya berasa Allahu Akbar, memang betul benda. Sebab itu dakwah ni wajib. Sebab itu berat orang yang ada ilmu, dia kena cerita. Jadi nak abang kata apa? Benda akidah ni benda besar, benda berat. Sebab itu kita dalam Islam, dalam kitab Muniyatul Musalli pun ada sebut berkaitan dengan sembahyang kan, yang mana kita boleh doa untuk minta Allah tetapkan iman kita. Kan sujud terakhir sebelum bagi salam tu, kita boleh doa. Lepas sembahyang pun kita jangan lupa doa untuk Allah tetapkan iman kita. Kalau orang tak ada ilmu, dia tak doa yang ni. Rabbana la tuzigh qulubana, tak doa. Allahumma sabbil qulubana, tak doa. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tak doa. Lepas sembahyang pakai assalamualaikum, habis sembahyang lari. Lari nak pergi mana tak tahu, tapi lari.
Itu katanya penting, ada ilmu paling kurang kita malas macam mana pun doa benda yang penting supaya iman kita kena sentiasa, moga-moga Allah jaga tetap dengan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Ini benda yang besar dan kita sendiri orang Islam pun kena berasa takut, jangan rasa terlalu selesa. Sebab kita ini tak pasti hujung hidup kita macam mana. Tak pasti lagi. Sebab itu bila saya mengaji di Yaman, saya tanya ulama sana, nak balik Malaysia dah. Saya kata, nak balik ni nak bawa satu amalan. Apa dia yang kami nak kena buat? Kan, nak balik Malaysia jauh. Mereka kata apa? Jangan tinggal doa supaya dapat husnul khatimah. Satu ni nasihat yang diulang-ulang-ulang banyak kali. Sebab itu dalam roti Imam Al-Haddad, kat Tarim ke sana banyaklah baca. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha bihusnil khatimah. Itu zikir. Minta, maksudnya setiap hari tak lupa untuk doa kepada Allah bagi dapat penutup husnul khatimah, penutup yang baik. Ini kita kena doa. Sebab apa saya ulang banyak kali? Sebab ini benda yang besar yang memang kita kena pastikan kita, anak kita jangan tinggal. Jadi bila orang yang kafir ini, orang yang tidak beriman ini, kata Nabi, wa innal kafir, orang yang kafir ini, orang yang hidup atas dunia ni, dia jadi orang yang tidak baik, orang yang tidak beriman dengan Allah. Bila mana dia mati, idza kharajat ruhuhu, bila mana rohnya keluar, bila mana rohnya dicabut oleh malaikat, qala Hammad, yang mana wa dzakara min nasniha wa dzakara la'na. Orang ini, orang yang kafir ini, orang yang tidak baik, yang tidak taat dengan Allah ini, bila mana dia mati, Allah akan balas mereka ini akan mendapat penghinaan daripada malaikat. Malaikat akan hina orang ini. Bahkan malaikat akan hina, kata malaikat, wa yaqulu ahlus sama, kata malaikat, ruhun khabisah. Ini satu roh yang sangat busuk, kata malaikat. Ni roh yang keji ni roh orang jahat ni, bahasa kita lagu tu lah. Ni roh orang jahat ni. Sebab apa? Ja'at min qibalil yang datang daripada bumi. Sebab apa? Sebab mereka ini terlalu busuk. Roh orang yang jahat ini, yang kafir ini, bila dia mati, rohnya sangat-sangat busuk. Bila busuk, malaikat tak suka. Bila malaikat tak suka, malaikat kata, ini orang jahat. Bila kata dah jahat, dah busuk, itu dah menunjukkan tanda-tanda orang ini tak selamat. Dan qala fayuqalu intaliqu bihi ila akhir ajal. Bila macam ni punya orang jahat, Allah nampakkan kepada, tunjuk dalam hadis ini supaya kita nampak bahawa orang jahat ada balasannya. Rohnya itu nanti akan busuk dan mereka ni akan dihina, dapat hina daripada malaikat, tak ada doa punya. Dan juga mereka ini akan dibawa kepada tempat yang akhir mereka, iaitu bersama dalam satu tempat yang nama Sijin. Orang-orang yang jahat, yang derhaka dengan Allah. Dan ini tanda mereka tidak akan selamat. Wal'iyazubillah. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan telah berkata Abu Hurairah, nak cerita ni Abu Hurairah yang cerita pasal hadis ni, yang mana beliau menceritakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raitatan kanat alaihi ala anfih hakaza. Abu Hurairah cerita bila kata orang jahat ni dia punya roh sangat-sangat busuk. Abu Hurairah nak cerita pasal hadis ni, maka Abu Hurairah pun tunjuk bila mana Rasulullah cerita pasal busuknya orang yang jahat ini, roh yang jahat ini. Rasulullah waktu tu cerita pada kami, waktu tu Rasulullah dah ada kain selendang bersama dengan Nabi. Rasulullah ambil kain tu, tutup hidung hakadha. Yang mana kain yang bersama dengan Rasulullah bila nak cerita terlalu busuk, nak gambarkan, nak gambar terlalu busuk, yang sangat busuk, Rasulullah tunjukkan kepada sahabat busuknya tu, sampaikan Rasulullah tunjuk gambarkan yang ada kain bersama dengan Nabi, kain yang nipis yang ada pada atas badan Nabi tu, Nabi menutupi hidungnya. Hakaza. Begini lagu tu. Nak kata busuk sungguh ni. Subhanallah. Jadi sahabat ni bila meriwayatkan hadis, mereka akan sebut sebiji apa yang Nabi sebut, dan mereka akan tunjuk sebiji apa yang mereka lihat yang Nabi buat. Lagu tu. Jadi itulah hakikat atau pembalasan pada orang yang buat baik, sedemikian rupa rohnya, akhir hidupnya, dan begitulah balasan pada orang yang jahat atas dunia ini, sedemikian rupa rohnya dan balasannya.
Dan sesungguhnya orang yang baik ini tidak akan disisiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini hadis rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih. Jadi itulah hadis yang kita boleh nampak betapa benar azab dan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita mau tak mau untuk nak selamat di sana, nak selesa di sana, kita kena paksa buat baik. Yang mana tuan-tuan, kita duduk atas dunia ini, satu perkara yang kita kena faham bahawa kita duduk atas dunia ni umpama macam pendatang asing saja. Maksudnya kita ni semua pasti kita akan mati. Kadang orang yang terlampau buat jahat, kadang orang terlampau tertipu sebab orang itu tak tahu bahawa, bukan tak tahu, dia terlupa. Dia terleka seolah-olah dia akan hidup kekal atas dunia ini. Tapi orang yang sedar yang dia akan mati, dia ingat mati, inilah satu mujarab yang paling kuat, ubat mujarab yang paling kuat yang akan bantu dia jadi orang yang baik. Maksudnya kalau terlampau lebih sangat, dia break. Saya ingat ni, sagi aku mati ni macam mana ni. Tu powernya, ubat mujarab nak jadi baik ni, kena ingat mati. Jadi tuan-tuan, itulah saya sebut bahawa semua kita akan mati. Saya nak sebut juga yang mana cantik perumpamaan ini. Kita ni umpama pendatang asing saja. Orang yang pendatang asing sana, bila mai Malaysia, dia ada permit kan. Sampai masa, mereka akan dihantar balik. Jadi bila mereka dah tahu, mereka dah tarikh permit mereka, bila sampai masa, mereka akan dihantar pulang ke kampung mereka. Bila ada peluang dah boleh mai sini tu, mereka buat kerja sungguh. Kita tengok pendatang asing, mereka buat kerja sungguh kan. Siang malam kerja. Kita pun rasa tak letih ke mereka ni. Sebab apa? Sebab mereka ada tarikh. Sampai masa mereka kena hantar balik. Jadi sementara peluang duk ada kerja, boleh main duduk Malaysia ni, kerja sungguh-sungguh. Dia kerja gila-gila punya. Kalau gaji 3,000, dia guna sikit saja ke dia tu. Beda bayar rumah sikit-sikit. Yang lain banyak tu semua hantar pergi ke rumah anak isteri yang duduk sana. Sebab apa? Sebab mereka sedar mereka hanya pendatang asing. Sampai masa mereka akan dihantar pulang. Bila macam tu, buat apa nak dia banyak habis duit kat sini. Jadi mereka guna sikit saja di sini. Tapi buat kerja tu teruk, sikit. Yang banyak tu bekal semua simpan. Hantar pergi balik keluarga anak sana. Sebab nanti mereka nak balik, nak duduk di sana. Macam tu jugalah perumpamaan kita atas dunia ni. Kita ni umpama pendatang asing saja. Kalau orang sedar kita ni pendatang asing, umpamalah orang itu akan jadikan dunia ni macam musafir untuk buat kerja ibadah, jadikan amal ibadah, buat bekal banyak-banyak untuk kita simpan, bawa bekal di alam sana yang kekal abadi. Sebab apa? Sebab kita juga akan dihantar pulang. Yang kita akan duduk di sana yang kekal. Di sanalah tempat kekal. Kalau orang banyak bekal, di sana dia akan senang. Tapi kalau dia punya bekal sikit, di sana dia akan susah. Allahu Akbar. Itulah sedikit sebanyak yang mana sebagai penutup kuliah kita hari ini, saya juga nak kongsi dalam hadis ini juga satu perkara yang kita nak sebut bahawa bila kita sakaratul maut, sama-samalah kita boleh tengok apa yang Nabi SAW baca saat Nabi berhadapan dengan sakaratul maut. Yang mana doa tersebut berbunyi, Allahumma a'inni, kata Nabi, ya Allah, ya Tuhanku, ala ghamaratil maut, bantulah aku untuk berhadapan dengan kepayahan mati. Au sakaratil maut, untuk berhadapan dengan sakaratil maut. Hadis riwayat Tirmizi. Ini doa yang dibaca oleh Nabi SAW saat Nabi berhadapan dengan sakaratil maut. Dan inilah doa elok untuk kita amal, untuk kita baca, supaya kita juga dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhadapan dengan sakaratil maut. Kalau kita tak mengaji, kita pun tak jumpa ni doa macam ni. Kalau kita tak ada ilmu, kita pun tak tahu nak buat apa. Orang tak ada ilmu kadang sampai sahat duduk teriak saja. Anak pun kalau tak ada ilmu, dia tak tahu nak tolong mak, nak suruh baca apa. Sebab itu kita pentingnya kena main mengaji. Ala kulli hal, sekadar itu saja yang boleh saya kongsi untuk hadis pertama kita. InsyaAllah hari ini, InsyaAllah ada kesempatan kita akan masuk pengajian hadis yang berikutnya, InsyaAllah. Sekadar pada itu, saya juga nak ambil peluang ni
nak mohon maaf andai-andai saya ada kekurangan, kelemahan, tersilap bicara dan sebagainya. Sesungguhnya saya bukanlah orang alim mengerti banyak mana. Saya takat apa yang saya belajar daripada guru saya sampaikan. Untuk apa? Untuk sama-sama kita buat baik. Kita tak boleh pentingkan diri. Untuk kita saja boleh dapat buat diri. Kita tak habaq pada saudara kita. Jadi sama-sama hari ini kita sama-sama buat. Mudah-mudahan asbab kita duduk nak buat baik, kita kongsi ni lagi Allah bantu untuk kita ingat. Bila kita kongsi lagi kita ingat. Jadi mudah-mudahan dengan kita sama-sama buat baik, mudah-mudahan kita punya negeri, kita punya negara akan dilimpahi berkat dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.